Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun. Pada hari ini 31 hari bulan 1 2021, iaitulah kita sudah sampai hikayat yang ke-43. Hikayat yang ke-43, kisah seorang sahabat bercakap sewaktu Nabi berkhutbah. Iaitulah Abu Dzar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an jami'is sahabah. Maka perbincangan kita ini iaitulah hukum bercakap ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Apakah percakapan yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan? Dalam siri yang lepas kita sudah dengar bagaimana khatib menegur makmum yang masuk duduk tanpa solat tahiyatul masjid, ataupun makmum datang lambat, dan sebaliknya pula makmum bertanya imam ataupun minta sesuatu dengan imam. Maka dalam siri yang lepas kita telah dengar hadis-hadis yang membenarkan perbuatan tersebut. Kita pindah pula kepada makmum sama-sama dia. Yang tadi interaksi antara imam dengan makmum, makmum dengan imam, dengan khatib. Pada kali ini kita bincang tentang sesama makmum. Hikayat kita ini diriwayat oleh seorang sahabat yang masyhur, iaitulah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia cerita peristiwa dia sendiri. Sahabat ni dia jujur. Dia tidak kata malu-malu nak cerita, sedangkan dia tahu cerita ni akan dibawa sampai ke hari kiamat. Akan dijadikan hujah, dijadikan dalil dari sudut fiqahnya, boleh ke tak boleh bercakap, kan? Maka Abu Dzar telah menceritakan kepada kita kisah dia. Teks hadis. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala: Dakhaltul masjida yaumal jum'ah. Dakhaltul masjida yaumal jum'ah. Aku masuk masjid pada hari Jumaat. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Mana dia masuk tu Nabi sedang berkhutbah. Fajalastu qariban min Ubay bin Ka'ab. Aku duduk sebelah dengan Ubay. Jadi kebetulannya dia duduk dengan pakar bahagian qiraat, ulama dari sudut Al-Quran, duduk sebelah dia. Faqara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam surah Bara'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Bara'ah dalam khutbah di atas mimbar. Faqultu li Ubay, saya pun tanya Ubay, mata nazalat hazihi surah? Ubay, bila surah ni turun? Ubay ini pakar dalam bidang penulisan Al-Quran ini. Dia salah seorang daripada min katabatil wahyi. Dia pun tanya, Ubay, bila ayat ni turun? Qala fatajahhamani. Ubay jeling aku masam muka. Qattaba wajhahu abasa wa nazara ilayya nazara al-mughdab. Maknanya dia tengok aku tu jeling, orang panggil jeling menjeling lain macam marah. Summa makastu walam yukallim, dia tak cakap,
tak jawab soalan aku, dia tengok je dalam keadaan marah. Summa makastu sa'atan, aku pun duduk diam beberapa ketika. Dalam kepala saya duduk mikir lagi, bila surah ni turun? Summa sa'altuhu, aku tanya kali yang kedua, Ubay, bila turun surah ni? Fatajahhamani walam yukallimni, dia marah dengan aku, tengok aku muka marah, tak bercakap. Summa makastu sa'atan, duduk beberapa ketika. Sa'altuhu, aku tanya kali yang ketiga. Fatajahhamani walam yukallimni, dia tengok aku dengan pandangan marah dan tak bercakap. 3 kali boleh dia tanya. Falamma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila selesai Nabi salat, qultu li Ubay, aku bertanya, Ubay, sa'altuka fatajahhamtani walam tukallimni, aku tanya, bila ke turun surah ini? Mu marah dengan aku, tak bercakap. Barulah dia jawab. Sekali ni Ubay jawab, sebab sudah salat. Qala Ubay, ma laka min salatika illa ma laghauta. Ubay kata, tak ada apa yang kamu dapat pahala solat Jumaatmu tadi, sebab mu laghau, mu cakap benda lain, tak dengar, tak fokus ke khutbah, duduk cakap dengan aku. Marah dah lah. Laghauta makna akhta'ta, tak baik kamu ni. Laghauta. Ada riwayat kata bilia laghaita, lugah ahli Yaman, laghauta laghaita. Ada kata makna laghauta dengan maknanya hilang pahala Jumaat. Fardu Jumaat tu gugur, tapi pahala datang Jumaat tu hilang, kurang dia punya pahala, macam-macam lah dia punya istilah. Bila aku dengar macam ni, fazahabtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun terus pergi jumpa Nabi, bertanya. Faqultu ya Nabi Allah, kuntu bijambi Ubayyin wa anta taqra'u bara'ah. Tadi waktu khutbah saya duduk sebelah Ubay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah Bara'ah. Fasa'altuhu mata nazalat hazi surah. Aku tanya dia, bila turun surah ini? Fatajahhamani walam yukallimni, dia marah dengan saya dan dia tak bercakap. Thumma qala ma laka min salatika illa ma laghauta, tak ada pahalamu ni sebab kamu lagha, maknanya kamu buat benda yang menyalahi peraturan Jumaat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Ubayyun. Nabi kata apa? Sadaqa Ubayyun, benar Ubay. Hak Ubay cakap tu betul. Hadis ini dikeluar oleh Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain. Baik para jemaah sekalian, maknanya kata di muhakkik dia ni hadis sahih. Kisah ini sahih. Cuma ada 3 riwayat. Siapa yang bercakap itu? Hadis yang ni, hadis kita ni, hadis Abu Zar. Abu Zar yang bercakap. Kan? Cuma ada riwayat lain kata Nabi baca surah Tabarak, ganti daripada surah Bara'ah. Ada riwayat kata Abu Darda, ada riwayat kata Ibnu Mas'ud. Kita pun tak nak tahqiq tinggilah dalam bab ini, yang pentingnya kita nak fokus kepada Abu Zar. Kita berpindah kepada dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Itu soalan. Hadis ini dia tunjuk kepada apa? Jadi para pelajar kita kena tengok. Dia panggil dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada larangan orang yang datang solat Jumaat bercakap bersama-sama para jemaah asna khutbah. Jadi tak boleh kita bercakap sama-sama kita ketika khatib sedang berkhutbah. Khatib sedang berkhutbah, mu jangan bercakap. Siapa dia bercakap pakai lagau tak, kita telah dia kira laga. Apa makna laga? Makna kita buat perkara yang tidak baik, kan? Itu makna laga. Maka larangan ini ada setengah ulama kata makruh, ada kata haram,
berbagai-bagai dia punya pandangan. Yang penting bagi kita jangan bercakap kecuali ada perkara yang sangat mustahab, baru kita bercakap. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara teks hadis. Kita berpindah kepada maudu'at, 10 perkara yang dibincangkan dalam kisah ini. Yang pertama sekali, kita kenal, ulang kaji semula siapa dia ke Abu Zar. Kita dengar ada banyak kali dah Abu Zar ni, tapi kali ini oleh kerana lalu nama dia, kita ulang balik kan. Kita sudah bincang dalam hikayat yang banyak yang lepas-lepas. Abu Zar, siapa dia ingat nama dia tulis, yang tak ingat tulis juga. Nama dia Jundub bin Junadah. Apa nama Abu Zar? Jundub bin Junadah Al-Ghifari, salah seorang yang terawal masuk Islam. Ada yang mengatakan dia di antara 5 orang yang awal. Dan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat. Dia masuk Islam di Mekah, kemudian Nabi suruh balik berlindung di kampung dia dulu. Tengok keadaan negara sudah aman, kita dapat kemenangan, kamu datang. Maka dia duduk di kampung dia sehinggalah Nabi kita berhijrah ke Madinah. Fahajara ilaihi Abu Zar. Barulah Abu Zar berpindah ke hijrah ke Madinah. Seorang yang berkulit gelap, dakhman jasiman, tubuh tegap, dia punya body dia besar, lihyah, janggut dia tebal. Seorang yang mempunyai ketegasan yang luar biasa, tak takut pada orang. Dia sempat menghadiri pembukaan Baitul Maqdis bersama Sayyidina Umar. Abu Zar menjadi mufti pada khilafah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kemudian dia dihantar pergi ke Syam. Oleh kerana dia ni terlalu tegas, tidak takut kepada orang, sehinggalah dia tegas dan keras. Ada orang yang tegas tapi lembut. Dia ni tegas, khusyunah, maknanya keras cara dia. Sehingga Muawiyah, Amir Gubernur Syam, minta supaya Sayyidina Osman panggil balik Abu Zar ni balik ke Madinah lah. Dia tak boleh duduk di Syam ni, takutnya orang Syam ni ada yang baru masuk Islam dan sebagainya. Balik Abu Zar. Maka dia balik ke Madinah. Bincang-bincang, akhirnya Abu Zar pergi duduk di Rabazah. Nama tempat nama Rabazah. Anda ada cerita dulu, jalan nak pergi ke Qasim sekarang ni, lebuh raya kita jumpa dia tulis Rabazah. Dia tinggal di sana sehinggalah dia mati. Bila dia mati tak ada orang nak uruskan, isteri dia mandi-mandikan dia, kafan letak di tepi jalan. Alhamdulillah, kebetulan rombongan umrah datang yang diketuai oleh Abdullah bin Mas'ud. Mereka tengok siapa ni? Sahabat Nabi. Kenapa? Sudah meninggal. Maka dikebumikan Abu Zar di Rabazah pada bulan Zulhijjah tahun 32. Kita kata radhiyallahu an Abi Zar. Seorang lagi sahabat yang menjadi watak utama dalam cerita kita ini, iaitulah Ubay bin Ka'ab. Ubay, alif ba ya, tapi kena letak baris depan, Ubay bin Ka'ab. Ada setengah orang tak jawab baris, dia baca Abi. Abi bin Ka'ab, jangan kata Abi, Ubay. Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Zaid Abul Munzir Al-Ansari Al-Madani Al-Najjari Al-Muqri'. Muqri' ni maknanya pembaca Quran, bukan tukar lagu. Syahid al-Aqabah wa Badran. Dia pernah menyaksikan perjanjian Aqabah dan menghadiri peperangan Badar. Wa jama'al Quran fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menulis di antara salah seorang yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Nabi, dan dia selalu bentangkan bacaan dia depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita telah mengakuinya. Alhamdulillah, seorang yang hebat dalam ilmu Al-Quran, Ubay. Sehingga satu hari Nabi SAW bersabda kepada Ubay, "Inna Allah amarani an aqra'a alaika al-Quran. Wa fi lafzin amarani an uqri'aka al-Quran." Ubay,
Allah Azza wa Jalla perintahkan aku baca kat atas muka Quran ataupun suruh aku bacakan kau Quran. Bila dengar, Ubay terkejut. Allahu sammani lak. Ubay tanya, Allah Ta'ala namakan saya? Subhanallah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am. Allah sebut namamu. Wa dzukirtu 'inda rabbil alamin. Qala wa dzukirtu 'inda ramin. Nama aku disebut oleh Tuhan Rabbul Alamin. Qala na'am, kata Nabi. Fazarafat aina, menangis Ubay, terharu sebab teruja sangat dengan nama dia disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ana dah berapa kali ulang dah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak suruh nama kita disebut oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara? Caranya kita berada dalam majlis ilmu. Berada dalam majlis ilmu, maka Allah Ta'ala beri 4 perkara. Kan ingat hadis tu? Yang pertama, turunnya rahmat, dilingkungi oleh para malaikat, dilingkungi dengan ketenangan. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah Ta'ala sebut nama kamu di sisi golongan yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla, iaitu bagi orang yang duduk dalam majlis ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak suruh nama disebut oleh Allah, duduk dalam majlis ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Maka satu hari Nabi tanya Ubay, ayatu ayatin fil Qur'ani a'zam. Ubay, manakah ayat Al-Quran yang paling agung dalam Quran? Maka Ubay radhiyallahu anhu telah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayatul Kursi. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadrihi. Nabi kita tepuk dada, atas dada Ubay. Wa qala liyahnikal ilmu abal munzir. Nabi kata, hani'an laka, tahniah hai Ubay, engkau mempunyai ilmu yang begitu tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari dan Muslim, kita kata Masya Allah, tabarakallah, itu kelebihan Ubay. Dan Ubay ini telah mengumpulkan Al-Quran. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu meninggal pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar tahun 19 Hijrah mengikut pendapat yang sahih. Baiklah, kisah Ubay menarik, kisah Abu Zar juga menarik. Tidak ada kisah-kisah orang soleh ini semuanya menarik. Sebab itulah kata di para ulama, salah satu daripada cara bagaimana nak menguatkan semangat kita beribadat, bacalah sirah ulama-ulama yang saleh, khususnya di kalangan salafus saleh. Salafus saleh kita baca, sehingga dikatakan oleh sebagian ulama salaf, menyebut nama para ulama yang saleh ni, tata'attarul majalis, majlis kita ni rasa wangi dengan kehebatan ketokohan mereka. Jadi ingat, tapi hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan, jangan duduk beli baca buku cerita yang pelik-pelik, wali itu wali ni. Kadang-kadang banyak benda yang di luar daripada kewarasan, lebih dari sangat, kita pun tak boleh. Maka elok kita ambil riwayat-riwayat yang sahih daripada sahabat-sahabat, tabi'in, ulama-ulama salafus salih, untuk kita jadikan model, untuk kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Habislah 2 kisah. Kisah rawi hadis. Kita berpindah kepada kisah yang ketiga. Perkara yang ketiga, sabata minar riwayatil muta'addidah. Telah sabit daripada riwayat-riwayat yang pelbagai dalam Sahih Bukhari dan lain-lainnya, bahawa Ubay radhiyallahu anhu ini kana min hufazil Quran kamilan, salah seorang daripada penghafal Al-Quran secara sempurna pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ulama berbeza tentang siapakah penghafal Quran zaman Nabi. Ada kata 4 orang, ada kata 7 orang. Yang pentingnya bagi kita, salah seorang daripadanya siapa? Ubay. Salah seorang daripada Ubay. Dalam riwayat ini kita nampak Ubay ni salah seorang daripada rawi Al-Quran. Kerana itulah Abu Zar duk tanya dia, Ubay, surah ni turun bila? Maknanya dia ni maklumat tu, fakta tu ada dengan dia. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Kalau tidak,
Orang tak rujuk kalau orang tak tahu kan. Kita nak rujuk pada satu-satu perkara ni, kita rujuk kepada pakar. Maka dalam bahasa kita hari ni, Abu Zar ni salah seorang daripada pakar dalam ilmu Al-Quran. Sebab dia salah seorang daripada penulis wahyu yang menghafal Al-Quran, dan dia selalu murajaah, mudarasah, pergi bentangkan bacaan dia kepada Nabi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkara yang keempat, daripada kisah yang kita dengar ini, yang kita baca ini, ternyata bahawa hirsus sahabah, betapa para sahabat ini sangat-sangat loba, bersemangat sungguh-sungguh nak mengetahui tentang Al-Quran. Bila akan turun Quran, bagaimana keadaan Quran untuk mereka beramal dengannya, untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, serta mengetahui hukum hakam. Wa fil waqti nafsi, dan pada waktu yang sama untuk mereka mengetahui apakah perkara baru yang berlaku. Kan bila turun Quran, mana ada hukuman baru, ada isu baru yang berlaku, supaya untuk nak menghilangkan kesan-kesan jahiliah yang sudah sebati dalam masyarakat, maka Al-Quran itu diturun secara berperingkat-peringkat. Dalam bahasa Arab kata nazala munajjaman, diturun secara peringkat. Sama ada dengan sebab orang tanya, yas'alunaka, orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi jawab. Ataupun berlakunya peristiwa insiden tertentu, maka turun ayat Quran supaya Nabi jelaskan. Ataupun Quran turun tilqai, tanpa ditanya dan tidak nak menjawab soalan, tapi menjelaskan hukum. Itu pelbagai-bagai cara. Kalau kita belajar dalam kitab Ulumul Quran, kita akan jumpa perkara-perkara yang disebutkan ini. Isu yang kelima, khususnya Abu Zar radhiyallahu anhu sangat loba, sangat gemar, sangat bersemangat dia untuk mengetahui tentang Al-Quran ini. Kerana itu dia tanya 3 kali. 3 kali dia tanya. Kemudian bila Ubay tak jawab, lepas solat, tanya lagi. Ubay, kenapa tak jawab soalan aku tadi? Aku nak tahu sungguh-sungguh, bukan tanya main-main. Maknanya sepanjang khutbah tu dalam kepala dia duduk mikir ayat ni turun bila. Adalah tu hikayat dia kan. Bila Ubay jawab, dia tak puas hati, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar ke tidak apa yang dikata oleh Ubay? Solat aku ni kuranglah pahala, ataupun pahala tak dapat dah hari ni sebab duk bercakap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri jawapan sepatah, sadaqa Ubayyud. Benar apa yang dikata oleh Ubay. Benar apa yang tindakan yang dibuat oleh Ubay, jeling pada awak, tahajum, maknanya celek mata, tak jawab. Betul dah tu. Yang salahnya awak ya Abu Zar. Allahu Akbar. Baik para jemaah sekalian, ini menunjukkan bahawa para sahabat begitu semangat, dan saya haraplah kita semua juga bersemangat. Bila kita jumpa satu masalah awis, maknanya kita rasa sukar untuk nak memahaminya, kita cuba baca, kaji, tilik. Bagi kita masyarakat awam ni, kalau tak dapat juga, kita cuba tulis soalan yang jelas, kita hantarlah kepada nombor-nombor handphone, WhatsApp ke ustaz-ustaz yang kita kenali, hantar dia. Mudah-mudahan ada di kalangan mereka yang berkelapangan memberi jawapan. Sama ada kalau tidak pada waktu yang sama, mungkin besok, mungkin lusa kita dapat. Sekurang-kurangnya kita akan mendapat jawapan, insya-Allah. Eloknya kita cari sendiri. Tapi kalau di luar kemampuan, kita tidak ada alat untuk mencari, tak ada ilmu, kita tanya. Mudah-mudahan ada jawapannya, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, bagi kita penuntut ilmu cari sendiri. Banyak peristiwa-peristiwa kalau kita baca dalam kisah Safahat min Sabril Ulama, kisah-kisah keajaiban, kepelikan, betapa sabarnya para ulama dalam menuntut ilmu. Allahu Akbar. Kita akan terasa betapa tak menuntut ilmu kita sekarang. Ustaz, saya duduk depan ustaz ni berguru, ini baru mendengar-dengar. Penuntut ilmu ni dia kaji, dia selidik, kemudian dia pergi depan guru tu untuk nak nak menyelesaikan masalah yang dia tak faham. Ni kita pergi daripada awal lagi tak faham belaka. Maka kita kata itu slow sikit kan. Baiklah.
Tapi walau bagaimanapun, sebagaimana kata Nabi SAW kepada Ubay, liyahnaka ya Abal Munzir, saya juga, Abu Anas juga nak kata hani'an lakum, tahniahlah kepada semua para pelajar yang berada di hadapan saya ini di alam maya, bahawa tuan-tuan dan puan-puan sudah dikira orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Tapi jangan lupa bila masjid buka nanti, jangan tunggu di alam maya aja, kena pergi masjid baru kita dapat pahala-pahala kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Yang sekarang ni pun kita duduk dalam majlis ilmu, tapi tak berbeza dengan duduk dalam majlis yang Nabi kata majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul di rumah Allah. Jadi kita ni berkumpul juga dah. Saya duduk di rumah Allah, tuan-tuan duduk di mana, wallahu alam. Baik, kita pergi pada perkara yang keenam. Terdapat beberapa hadis yang melarang daripada bercakap pada hari Jumaat asna al-khutbah, ketika khatib sedang berkhutbah. Hadis yang pertama, tanda tuan-tuan, hadis yang diriwayat oleh Abu Zar hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta. Apabila engkau berkata kepada saudaramu pada hari Jumaat, kita duduk dengan khutbah, dia bercakap, kita pun berpaling, saudara, ansit, diam, imam tengah khutbah, faqad laghauta, ketika itu kita dikira sudah lagha, sudah bercakap di luar daripada isu khutbah. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain ulama. Apa makna laghauta? Kita tengok nantilah dalam perbincangan kita. Hadis yang kedua, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kafa laghwan, cukuplah engkau melakukan perkara lagha, perkara yang tidak baik, antaqula li sahibika ansit, kamu berkata kepada saudara kamu, diam, idza kharajal imam fil jumu'ati, apabila imam sudah keluar ke mimbar untuk melakukan solat Jumaat, sudah tentunya untuk berkhutbah dulu kan, untuk berkhutbah. Hadis ini rawahu At-Tabarani fil Kabir mauqufan bi isnadin sahih. Mana mauquf daripada kata-kata Ibnu Mas'ud. Itu makna mauquf. Kadang-kadang saya tanya pelajar-pelajar kita, hadis mauquf ni apa? Kita akan jumpa hadis, ada hadis contoh Imam Bukhari dalam sahih dia bawa hadis tanpa sanad, dia panggil hadis muallaq. Adapun hadis mauquf makna hadis tidak diangkat pada Nabi. Qala Abu Zar, qala Abdullah bin Mas'ud, qala Ibnu Abbas, maka dia tak kata qala Nabi. Itu dia panggil mauquf, makna hadis itu terhenti setakat sahabat. Tapi ada setengah-setengah isu sahabat tak mampu untuk bercakap, maka ulama mengatakan hukmul marfu'. Walaupun hadis itu sahabat yang berkata, tapi hukum diangkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itu perkara-perkara ghaib di luar daripada kemampuan para sahabat. Hadis yang ketiga, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jumu'ah. Ini tulis besar. Siapa dia bercakap pada hari Jumaat, wal imamu yakhtub, sedang imam berkhutbah, fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara, orang itu seperti dongki memikul barang-barang. Mu mari Jumaat tapi mu tak ikut prosedur, tak ikut SOP. Ni dia. Duk buah lah. Walladhi yaqulu lahu ansit laisa lahu jumu'ah. Siapa dia kata diam, larang orang bercakap, dia pula tak dapat pahala Jumaat. Allahu Akbar. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad. Kata di rawi Syaukani kata, wa fi isnadihi Mujalid bin Sa'id wa qad da'afahu al-jumhur, mengatakan Mujalid bin Sa'id ini, ulama-ulama pengkaji hadis mengatakan riwayat dia dhaif. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram kata la ba'sa bi isnadihi, sanad dia la ba'sa, maknanya tak apa, bolehlah, begitu. Dan Syekh Ahmad Syakir dalam Tahqiq Musnad
Dia kata hasan. Orang lain pula yang muhaqqiq, yang mutaakhir ni juga mengatakan dhaif. Mana hadis ni ada yang mengatakan dhaif sebab Mujalid bin Sa'id tadi ada yang mengatakan la ba'sa bihi. Yang pentingnya para jemaah jangan duk cakap lah. Sama ada tak ada dongki ke ada dongki. Hadis yang sahih depan tu sudah ada. Hadis Bukhari Muslim kata faqad laghauta. Hadis dongki ni agak berat sikit tapi sanad dia ada perbincangan ulama. Maka di sini kata di para ulama hadis wa min hadhil ahadis. Sama ada hadis marfu' ke mauquf menunjukkan bahawa perbuatan bercakap ketika khatib sedang berkhutbah itu dilarang. Sama ada larangan itu larangan keras lit tahrim, larangan sampai peringkat haram ataupun peringkat makruh. Maka dua-dua itu tidak baik. Baik. Kita pergi kepada perbahasan para ulama tentang khilaf ulama tentang masalah ini. Perkataan laghauta, laghaita. Apa makna laghaw? Yang pertama, tanda ni kita selalu dengar dah. Biasa setengah-setengah majlis ni bila belum dia bagi serah tongkat ke Pak Imam, dia baca hadis ni dulu. Bila tu baca. Patut imam yang bercakap bila, tak payahlah dia juru azan sudah. Tapi dah jadi budaya tempat kita, biarlah. Kita nak kata apa? Al-laghwu dengan makna al-kalamul ladzi la asla lahu. Ini makna pertama. Laghwu maknanya percakapan yang tidak ada asal, seperti percakapan batil ataupun syubhah. Maknanya perkataan yang tidak baik. Faqad laghauta. Maknanya kamu telah mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Itu maksud dia. Yang kata al-laghwu juga dengan makna as-saqtu minal kalam. Percakapan yang kita tak tahu apa. Boleh juga. Al-laghwu ay al-mail 'anis shawab. Maknanya percakapan yang tidak betul. Al-laghwu dengan makna al-ithim, dengan makna dosa. Banyak ni, 4 makna dah. Al-laghwu yang kelima, ma la yahsunu minal kalam. Percakapan yang tidak baik. Ada 5 makna al-laghwu. Baik. Hasil daripada makna al-laghwu ini terzahirlah pandangan para ulama. Ada mengatakan boleh bercakap dengan percakapan yang mempunyai faedah. Percakapan ada faedah. Contohnya, kita duduk dengar khutbah, tiba-tiba teman sebelah kita bersin. Dia pun kata pelan-pelan, Alhamdulillah. Boleh kita jawab perlahan, Yarhamukallah. Kita jawab bersin dia tu. Dia panggil. Ataupun orang masuk, nak masuk masjid, kita duduk tepi pintu, dia bagi Assalamualaikum. Kita jangan duduk jeling dia. Kita pun jawab Waalaikumsalam. Perlahan. Jangan kuat. Ataupun orang ni salah jalan. Dia nak masuk kok ni, kan? Kita kata sana. Tak boleh sini ni, jalan salah jalan. Boleh diberi petunjuk. Contohlah ni, kalau kita solat di luar masjid lah, kan? Solat luar masjid boleh jadi masjid penuh. Macam solat di Masjid Haram Mekah tu sampai 1 kilometer tengah jalan raya ni orang solat lagi, kan? Maka ini kalau percakapan yang langsung tak ada faedah lah, tidak boleh. Wallahu alam, ini perbincangan ulama. Namun begitu, walaupun ada yang mengatakan boleh, tetapi jangan berlebih-lebih. Betullah kalau kita kata ada ulama mengatakan tak boleh langsung cakap, kecuali selawat ke atas Nabi. Khatib kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang dengar ni boleh kita kata sallallahu alaihi wasallam secara perlahan. Boleh kita dengar secara perlahan. Maka majoriti ulama mengatakan tak boleh bercakap langsung, kecuali tadi ya, sekadar kita berselawat. Ada juga orang tanya, kalau kita nak amin boleh ya? Contohnya imam tengah-tengah khutbah dia kata, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah hidayah kepada kami. Kita pun perlahan kita kata amin. Jadi amin, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lagau. Tidak lagau. Alhamdulillah. Cuma ulama berbeza pandangan tentang angkat tangan. Waktu khatib berdoa itu kita angkat tangan ke tidak? Maka para ulama mengatakan oleh kerana khatib sendiri tak angkat tangan, kita pun jangan angkat tangan. Tak payah. Duduk biasa gini. Cuma kalau doa khatib tu menarik, kita kata amin. Perlahan-perlahan.
Alhamdulillah. Kecuali khatib dibenarkan mengangkat tangan bila waktu istisqa, minta hujan. Nanti kita jumpa dalam bab minta hujan, nanti kita cerita balik insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, yang ke-8, dalam kisah ini Abu Zar bertanya Ubay. Dalam riwayat lain tadi kita kata ada lagi orang lain. Siapa dia lagi? 2-3 orang yang bertanya lagi tu. Abu Darda, Ibnu Mas'ud kan. Mana ada lagi orang lain. Wa nahnu la budda, kita juga kena ingat bahawa sahabat yang ditanya tadi tak jawab. Maka kalau orang tanya kita, contohlah, sebelah kita ni orang yang tak belajar, orang jahil, kita kata, nak kata jahil jawab takut orang marah. Orang tak belajar, mari tanya soalan, kita jangan jawab. Jangan jawab. Cuma paling kalau kita tak dengar kata juga, isyarat je dengan tangan. Orang Arab kalau dia buat gini, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah ke Madinah, kalau kita nak minta laluan ke nak apa, dia buat gitu, maknanya slow, pelan-pelan. Ataupun dia minta lalu, maknanya kita pun boleh buat gitulah, isyarat. Jangan cakap. Tak payah cakap dengan mulut, isyarat. Contohnya kalau kita pergi anak kita bawa budak sebelah, dan anak tanya abah, lepas jemaah ni kita pergi sini ya, kita buat gitu ya. Sekadar tu ya, jangan cakap dengan dia boleh. Baik, yang ke-9, maka bila kalau ada juga orang cakap macam nak buat, kalau ada juga orang cakap macam mana nak buat, sekadar Ubay tadi dia jeling je, dia jeling tengok apa kau ni. Kalau dia tak dengar kata juga, macam mana kita nak buat? Maka kita kena bagi tahu kepada khatib. Biar khatib atas mimbar tegur, tuan-tuan yang duk cakap tu diam. Kalau tidak jadi dongki. Nampak bekir sikit khatib pagi ni tak? Maknanya kita kena maklum kepada khatib. Ataupun khatib sendiri, bila dia dengar orang duk bising sosi-sosi kat belakang tu, dia kena tegur. Masalah kitanya, khatib sendiri tu duk baca kertas aja. Baca kertas dia tak tahu hujan panas tak, pakai baca lah. Khatib kena peka dengan persekitaran yang berlaku. Jangan pula kita tak tahu apa. Setengah orang ni dah, dia baca khutbah minggu lepas, kebetulan waktu tu waktu panas, hari ni hujan. Tuan-tuan, dengan cuaca yang begini baik, sedangkan hujan lebat kat luar, nanya kita ni. Maka kalau orang ni kacau kita, maka orang yang kena kacau itu jangan. Fa in asyara, boleh je kita isyarat itu bolehlah. Baik, maka khatib kena bertanggungjawab, dia tegur. Adapun sama ada khatib tegur sendiri ataupun kita maklumkanlah kepada khatib, sebagaimana dalam CD lepas orang boleh cakap khatib dekat luar tu ramai orang cakap tu. Jadi khatib pun tengok, ada orang cakap, dia pun tegur, boleh. Tapi kita sendiri tak boleh tegur. Ini dia kata makhrajun hasan insya-Allah. Maknanya kita minta supaya khatib tegur. Wallahu a'lam, ini istinbat daripada pengarang kitab kita ni. Bolehlah. Cuma kalau melampau sangat, orang duk bising ya, kata orang ya nak bising, bolehlah kita jeling tengok. Ni tak tahan budak zaman sekarang ni, kalau kita jeling, dia jeling balik dengan kita. Bukannya takut. Masya Allah, tabarakallah. Itulah yang berlaku dalam dunia hari ini. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah hikayat kita. Hikayat tentang bercakap pada waktu khutbah. Timbul lagi soalan zaman moden hari ini. Ni ada setengah orang dia kata dia tak bercakap, tapi dia tulis khutbah dengan handphone ni. Boleh tak boleh kita tulis khutbah? Jawab dianya, tak boleh tulis. Habis handphone ni boleh rakam kan? Waktu khatib mula khutbah, kita pun kita rakam. Tak situ. Nak dengar sangat lepas khutbah nanti kita rakam. Kecuali juru rakam. Juru rakam maknanya juru kamera yang terpaksa kena bergerak. Itu insya-Allah, itu pun dia tak bercakap. Dia cuma rakam saja. Dia tak bercakap. Satu lagi timbul masalah,
tolak tabung derma waktu tengah khutbah. Ni timbul isu ni. Kan ada sebahagian pejabat mufti, contohnya mufti wilayah larang, sebelah wilayah kata harus. Maka saya mengatakan tak usahlah tuan-tuan dan puan-puan sibuk-sibuk giduk cari derma pada waktu khatib sedang berkhutbah oleh kerana ada khilafnya di situ. Janganlah. Oi, tak dapat duit lah. Kita panggil orang mari semaya jemaah ni kerana duit ke kerana kita nak bagi ilmu ittaqullah? Jangan lari daripada maksad. Jadi setengah orang ni duk bincang tujuan panggil jemaah ni kerana nak kumpul duit je. Kita kata subhanallah. Allah Ta'ala tak mari iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bait. Bila dipanggil azan hari Jumaat, pergi kepada zikrullah, bukan pergi untuk memenuhkan tabung-tabung, bukan untuk kita nak panggil orang mari kerana nak suruh tabung. Tabung tu boleh, tapi oleh kerana khilaf tabung berjalan di saat khutbah itu dilarang, maka berhentilah. Jangan pula cari alasan banyak sangat kan. Kita kata subhanallah, mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Baiklah, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.